눈이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어딜 가도 당당당 등장은 짜짜짜 띠자 팡팡팡 입술 냠냠냠 어딜 가도 당당당 등장은 짜짜짜 띠자 팡팡팡. Stesen Kereta Api Kuala Lumpur merupakan sebuah stesen kereta api yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Selepas siap dibina pada tahun 1910 untuk menggantikan sebuah stesen yang lebih lama pada tapak yang sama, stesen ini pernah dijadikan hub kereta api di bandaraya ini bagi kereta api negeri-negari Melayu bersekutu. Stesen ini terletak di Jalan Sultan Hishamuddin. Dulu dikenali sebagai Victoria Avenue yang pernah merupakan sebahagian daripada Jalan Damansara. Stesen ini terletak berhampiran dengan bangunan kereta api Tanah Melayu yang direka cipta dengan mirip dan juga Masjid Negara dan Kompleks Daya Bumi. Dengan kos berjumlah RM23,000, stesen ini siap dibina dan mula beroperasi pada 1 Ogos 1910. Selepas perobohan stesen residen dan pengasingan stesen Jalan Sultan, stesen kereta api Kuala Lumpur menjadi stesen kereta api utama di Kuala Lumpur. Untuk pengubahsuaian dan penaik tarafan, stesen ini telah mengalami beberapa perubahan besar dalam sejarahnya. Sayap utara telah dijadikan kawasan pejabat pada tahun 1967, menutup capaian ke Beranda Lengkong dengan tingkap. Pada tahun 1986, stesen ini diubahsuai dengan lebih menyeluruh, dengan bahagian dalam dan tingkap yang berkenaan digantikan dengan yang lebih moden, manakala bahagian luar diperbaiki dan dipelihara. Bangunan dan kemudahan baru telah pun ditambah, termasuk dewan menunggu berhawa dingin, kaunter maklumat pelancongan dan kedai snack. Sebahagian reka bentuk dan rangka asal dalam stesen ini masih lagi wujud di Hotel Stesen Warisan. Di sebalik usianya telah menjangkau lebih 100 tahun, stesen ini terus dinaik taraf bagi membolehkan ia terus memberikan khidmat kepada para pengguna pengangkutan kereta api. Perkhidmatan kereta api komuter mula diperkenalkan di stesen ini pada tahun 1995 dengan dua laluan utama, iaitu laluan Rabang Seremban dan juga laluan Sentul Pelabuhan Kelang. Seni bina stesen kereta api Kuala Lumpur pada mula terdiri daripada satu terminal utama di bahagian hadapan bangunan dan 3 platform kereta api mengendali 4 landasan di bahagian belakang. Struktur utama yang mengandungi dewan utama, kaunter tiket dan pejabat terutama yang direka dalam style Raj, campuran Barat dan Mughal sama seperti seni bina Kebangkitan Moorish atau Indo-Arab yang menjadi popular seketika pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20. Sehingga ke hari ini, bangunan bersejarah ini masih lagi menjadi kunjungan orang ramai dan pelancong bukan sahaja kerana fungsinya, malah kerana seni bina uniknya. Ia merupakan antara lokasi bergambar yang popular di sekitar Kuala Lumpur setanding dengan lokasi-lokasi tarikan lain di sekitarnya seperti Masjid Negara, Muzium, Kesenian Islam dan tempat-tempat menarik lain yang terdapat di Taman Tasik Perdana. Kemajuan perhubungan sesebuah negara banyak menyumbang kepada kemajuan ekonomi di sesuatu kawasan. Negara kita merupakan salah sebuah negara di Asia yang mempunyai jaringan pengangkutan jalan terbaik, termasuklah kereta api. Seiring dengan kemajuan negara, perkhidmatan kereta api telah berkembang dengan jayanya. Terdapat 11 jenis kereta api iaitu monorail, MRT, KLIA Aerotrain, KTM Intercity, Electric Train Service, KTM Commuter, Sky Park Link, KTM Cargo, Projek MRT Lembah Kelang, Transit Aliran Ringan dan KLIA Express dan Transit. KTM Intercity adalah perkhidmatan kereta api antarabandar yang dikendalikan oleh Pengendali Kereta Api Nasional, Kereta Api Tanah Melayu. Perkhidmatan KTM Intercity meliputi kawasan yang luas di semenanjung Malaysia dengan perjalanan harian dari Kuala Lumpur. Reka bentuk tambahan pelantar semasa pengubahsuaian stesen pada tahun 1986 mengambil pendekatan lebih semasa. Di video seterusnya, ingin saya berkongsi serba sedikit tentang sejarah ringkas kereta api di Tanah Melayu. Enjoy! Sebagai organisasi sektor swasta yang bertanggungjawab terhadap operasi dan pendapatannya. Sepanjang 121 tahun KTM Berhad melakar sejarah,
organisasi ini telah melalui pelbagai perubahan yang menakjubkan. Daripada lokomotif wap pertama pada tahun 1885 dan kemudiannya menggunakan enjin diesel pada 1958. Kemuncaknya adalah apabila perkhidmatan kereta api elektrik pertama di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1995 dikenali sebagai KTM Commuter. Dengan pakai saiz metal gauge 1000 mm di sepanjang 2,262 km rangkaiannya, KTM berhad menyediakan perkhidmatan meliputi hampir keseluruhan semenanjung Malaysia. Stesen-stesen kereta api di Malaysia. Malaysia mempunyai landasan kereta api kira-kira 1,791 km. Kira-kira 1,665 km daripadanya terdapat di semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia mempunyai dua sistem landasan kereta api utama, iaitu dari Padang Besar ke Johor Bahru dan menganjur ke Singapura melalui Tambak Johor. Dari Kuala Lumpur ke Gemas, Jerantut, Gua Musang dan Tumpat di pantai timur dan bersambung ke Sungai Golok di negara Thai sepanjang 526 km. Gemas ialah stesen persimpangan landasan kereta api antara pantai barat dan pantai timur semenanjung Malaysia. Kegiatan perlombongan bijih timah dan penanaman getah telah menyebabkan perkembangan awal perkhidmatan kereta api. Semenjak pengkorporatan KTMB, program pemodenan rancak dijalankan. Kerja penaik tarafan laluan masih dijalankan. KTM dijangka menyediakan perkhidmatan antarabandar yang lebih kerap pada kelajuan 160 km sejam. Membahas sedikit sejarah tentang stesen kereta api Kuala Lumpur. Sebelum pembinaan stesen ini, dua buah stesen kereta api telah beroperasi di bandaraya ini. Stesen kereta api Kuala Lumpur yang pertama digelar sebagai stesen residen kerana berdekatan dengan kediaman residen British. Dibina di sebarang Kelab Selangor ke arah barat, dibina dengan menggunakan kayu berserta dengan pemanipah. Stesen ini merupakan yang pertama di Kuala Lumpur, menghubungkan Kuala Lumpur ke Klang dengan landasan kereta api yang pertama untuk menghubungkan bandar ini dengan kawasan-kawasan lain di semenanjung Malaysia. Saya pegawai di stesen Kuala Lumpur Central. Waktu operasi tren KTM ni bermula daripada seawal 5.30 pagi hingga ke 12.30 malam. Perkhidmatan tren kami terdapat dua jenis, iaitu KTM Commuter dan KTM Intercity antarabandar, iaitu ETS.